Baik, sudah selesai bab tarawih. Jadi sebelum saya masuk ke witir, ini ingin menyentuh sedikit tentang doa kunut witir. Doa kunut witir ini ada riwayat menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mula membaca doa kunut witir pada malam 16 Ramadan hingga ke akhir tarawih bulan Ramadan itu. Ya, jadi hingga ke akhir hari kita bertarawih baca doa kunut witir. Di manakah tempatnya kita membaca doa kunut witir? Tempat membaca doa kunut witir ialah selepas kita rukuk, seperti seperti solat subuh, kita i'tidal selepas kita rukuk. Pada solat witir yang terakhir itu, yang tinggal satu, yang kita baca selepas suratul Fatihah, surah Al-Ikhlas, kemudian surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas, kemudian kita rukuk dan kemudian kita i'tidal, sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Kemudian kita baca, kita angkat tangan kita, ya, kita bacalah Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Itu jikalau kita imam. Jikalau kita bukan imam, kita baca untuk diri sendiri, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, dan terus sehingga akhir kunut itu. Ada yang bertanya, saya tidak hafal doa kunut seperti Masjidil Haram. Masjidil Haram, jikalau kita, keluarga kita tu memang champion-champion dalam beribadah, tidak kisah jikalau berdiri sampai setengah jam untuk doa kunut atau 20 minit untuk doa kunut, silakanlah. Jikalau anda hafal doa seperti Masjidil Haram itu panjang, doa kunut witir itu, silakanlah baca. Nak Masjidil Haram ke, Masjidil Nabawi ke, Masjidil Aqsa, doa kunut dia panjang-panjang, teruskan. Tetapi jikalau keluarga kita ni baru nak berjinak-jinak, kita berhikmahlah dalam berdakwah ini, mengajak keluarga untuk menunaikan sunnah-sunnah Nabi SAW. Cukup seperti kita baca doa kunut subuh, ya. Lagi-lagi tidak hafal pula tu. Tetapi jikalau ada yang tanya, Ustaz, saya tidak hafal lah doa kunut subuh, bagaimana? Tidak, doa kunut tu saya tidak hafal, bagaimana? Tidak perlu baca doa kunut lah, ya, tidak perlu baca doa kunut, buat macam biasa saja. Tapi pertingkatkan diri dengan menghafallah doa kunut itu, dengan bukan saja menghafal tetapi mengerti, memahami makna-makna yang terdapat di dalam doa kunut itu sendiri. Itu yang penting. Jadi bab doa kunut witir ini, teruskan bacalah, dan teruskan bacanya jikalau anda menghafalnya. Dan jikalau anda yang tahu yang panjang-panjang doa kunut, kemudian panjang-panjang Allahumma ansurna, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, itu Allahumma ansur ikhwanana fi Suria. Tetapi lihat juga orang di belakang. Kita berdakwah, kita imam ni, kita berdakwah. Jangan yang di belakang itu dah menggigil-gigil anak-anak muda kita. Jangan hari ni kita yang 16 Ramadan itu doa kunut panjang, 17 Ramadan kunut panjang, 18 Ramadan last anak-anak kita pun ni nak tidur lah Pak, ada besok ada hal sikit, nak begitu, nak begini, nak begitu, nak begini. Semua cari excuse. Kerana apa? Kita lah. Sebab itu bijaksana dalam berdakwah. Baru kita tahu. Sekarang selalunya kita komplain pada imam-imam, ini laju sangat, ini perlahan sangat. Sekarang kita pula nak kena berdakwah dengan keluarga kita. Inilah hikmahnya. Baik, kita teruskan ke solat witir pula, ya. Baik, tadi sudah dibincangkan tentang solat tarawih. Sekarang bahagian solat witir pula. Solat witir ini kita ambil yang ringkas. Solat witir 3 rakaat, 2 kali salam. Maksudnya 2 rakaat, kemudian salam, rakaat yang kemudian rakaat yang ketiga itu 1 rakaat. Surah yang dibaca ikut sunnah, surah yang dibaca pada 2 rakaat yang pertama itu ialah pada rakaat pertama, selepas membaca suratul Fatihah, surah Al-A'la. Apa itu surah Al-A'la?
Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada, sehingga akhir ayat. Ya, itu rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua, Al-Kafirun. Apa itu Al-Kafirun? Selepas membaca suratul Fatihah, baca suratul Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Dah tahulah tu hingga akhir ayat. Hingga akhir ayat. Jangan qul ya ayyuhal kafirun, Allahu Akbar. Tidak. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Hingga akhir ayat. Lepas tu baru selepas itu duduk untuk sudah rukuk, selepas itu sujud, kemudian duduk antara dua sujud, sujud lagi, kemudian tahiyat akhir, beri salam. Selepas beri salam yang kedua, bangun untuk solat witir yang satu rakaat sahaja. Selepas suratul Fatihah, witir yang terakhir itu satu rakaat, bacalah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Selepas surah Al-Ikhlas, baca surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, sampai akhir ayat. Selepas Al-Falaq, bacalah surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, hingga akhir ayat. Ya, jadi bacaan dia macam mana? Ada yang tanya, Ustaz, perlu baca bismillah tak? Tak apalah, kita ikut lazim kita di sini. Kita baca selepas suratul Fatihah itu amin, witir tu kan, yang terakhir. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, hingga akhir ayat. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, hingga akhir ayat. Kemudian yang terakhir, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, hingga akhir ayat. Lepas tu rukuk, kemudian dah habis solat witir, alhamdulillah. Ya. Masalahnya, Ustaz, saya tak hafal lah. Saya tidak hafal surah Al-A'la. Bawalah apa-apa saja surah yang nak. Yang penting ada baca surah. Saya hafal ayatul kursi, boleh Ustaz? Boleh. Saya hafal Al-Ma'un, boleh Ustaz? Boleh. Tapi ikut adabnya lah ya. Tartilnya, cara bacaannya, surah apa, selepas itu surah apa. Sudah saya terangkan tadi kan. Dan bagi makmum pula, jangan selepas solat tarawih itu ada anak-anak atau ibu-ibu, isteri-isteri ataupun kakak-kakak, nak cepat nak buat kuih. Jangan. Kerana apa? Siapa yang meninggalkan jemaah selepas tarawih, tidak bersolat bersama witir bersama imam, rugi serugi-ruginya. Kerana apa? Nabi SAW sudah menyebut, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailah. Man qama ma'al imam, barang siapa yang solat qiyam bersama imam, hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailah, maka ditulis untuknya solat satu malam penuh. Jadi siapa yang solat bersama imam sampai hatta yansarifa, sampai imam beredar, imam habislah solat witir itu bersama-sama dengan imam sehingga selesai witir semua, dia dicatatkan untuknya seperti solat satu malam penuh di bulan Ramadan. Tidak perlu saya terangkanlah bulan Ramadan ini fadilatnya apa, solat bagaimana, sebab untuk tidak buat orang confuse. Sebab kita sini kita sedang fokus untuk solat tarawih dan witir. Baik, sudah saya terangkan ya. Solat-solat ini penting. Kita mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat untuk semua, ilmu yang bermanfaat itu yang diamalkan, dan juga sampaikanlah kepada orang-orang lain, kepada sahabat-sahabat, ahli keluarga kita juga. Mudah-mudahan Allah memberi kita permudahkan untuk kita menambahkan amal ibadah kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan mudah-mudahan bulan Ramadan ini membuat kita menjadi ketua keluarga, pemimpin yang diidam-idamkan oleh keluarga kita. Mudah-mudahan kita dan juga
bersama mereka, dapat bersama bersama mereka, yakni Nabi SAW, dapat bersama keluarga kita, dapat bersama Nabi SAW di Jannatul Firdaus al-A'la. Kerana apa? Kerana kita telah menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menunaikan solat sunat tarawih di bulan Ramadan, yang mana permulaan itu mungkin berat, kita paksa diri kita untuk buat, dan mudah-mudahan di akhir-akhir itu kita lakukan solat-solat sunat tarawih, solat-solat yang lain yang sunat-sunat dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata kerana mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya jikalau kamu semua mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikuti kerana apa? Kerana cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kamu. Itulah apabila kita cinta pada Nabi SAW, sesungguhnya kita sebenarnya cinta pada Allah. Man ahabbani faqad ahabballah. Itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya siapa yang mencintai aku, maka sesungguhnya dia mencintai Allah. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini antara bulan Ramadan yang terbaik yang dapat kita amalkan bagi zahir dan batin kita sekeluarga dan umat Islam sepenuhnya. Mudah-mudahan diangkat wabak ini dengan cepat. Mudah-mudahan kita dapat bertemu Allah dalam keadaan kita redha pada Allah, berbaik sangka pada Allah, dan juga dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.